وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk sekali lagi bersama-sama pada malam yang mulia ini untuk mengikuti sambungan pembacaan kitab Adab-Adab Perempuan, juzuk yang pertama, karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johari. Jadi sukanya di sini saya ingin memberikan sedikit peringatan, mudah-mudahan ia menjadi satu faedah yang baik untuk kita semua. Kerana semenjak daripada berlakunya PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan sejak beberapa hari yang lalu, maka banyaklah daripada kalangan asatizah kita, daripada kalangan tuan-tuan guru kita, para ustaz dan para ulama yang mengadakan kuliah secara online seperti mana yang kita adakan pada malam ini. Jadi kita perlu mengetahui bahawa setiap majlis ilmu itu banyak memberikan faedah dan manfaat, dapat memberi kepada kita berbagai kelebihan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti mana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan-kelebihan majlis-majlis ilmu yang di dalamnya itu ada bacaan-bacaan kalamullah dan juga ada mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Ini di antara 4 kelebihan dan keutamaan majlis-majlis ilmu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa akan diturunkan ke atas mereka itu ketenangan. Dalam majlis ilmu akan diturunkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dihujani atas mereka itu rahmat, kebaikan dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah
para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menghamparkan sayap-sayap mereka ke atas orang yang duduk di majlis-majlis ilmu. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama mereka-mereka yang ada di dalam majlis-majlis ilmu di sisi para malaikatnya. Maka ini kelebihan-kelebihan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu kita ingat bahawa setiap kelebihan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka syarat yang terlebih utama untuk kita dapat merebut sekalian daripada kelebihan-kelebihan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga akan adab-adab majlis ilmu itu sendiri. Walaupun majlis ini, majlis-majlis ilmu ini seumpama yang kita adakan ini secara online, tetapi perlulah kita menjaga juga adab-adab duduk dalam majlis ilmu supaya setiap kebaikan, setiap keberkatan dan setiap keelokan yang kita pelajari, yang kita dengari itu dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Jadi di antara adab yang perlu kita jaga, mana kita pastikanlah sewaktu kita mendengar majlis-majlis ilmu ni, walaupun secara online, dalam keadaan kita berwuduk sebaiknya. Kemudian kita duduk di tempat-tempat yang memang bersih dan elok. Jangan kita duduk di tempat-tempat yang tidak sempurna, seumpama di tempat-tempat yang kotor, di dapur dan sebagainya. Kemudian kita usahakan untuk menutup aurat. Kemudian kita usahakan agar majlis yang kita ada, walaupun kita mendengar di rumah, dalam keadaan suasana yang memang selayaknya untuk kita dengar majlis ilmu. Jangan sementara sebahagian mendengar majlis ilmu, sebahagian duk tengok kepada rancangan-rancangan yang lain, nyanyian-nyanyian atau mainan-mainan yang tertentu, maka ia tidak akan memberikan hasil yang baik. Dia tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mendengar. Seperti mana kita duduk dalam majlis ilmu di masjid, di madrasah, sekolah dan sebagainya, kita memberikan tumpuan, begitu jugalah dalam majlis ilmu yang kita dengar walaupun secara online, itu di antara adab yang perlu kita jaga. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit peringatan yang kita berikan pada malam ini, kita dapat kebaikan setiap kali kita mendengar majlis-majlis ilmu daripada para asatizah kita melalui online ataupun melalui media masa ni. Okey, jadi insya-Allah seperti mana yang telah kita sedia maklum, malam ni kita akan menyambung lagi pelajaran yang seterusnya dalam kitab Adab Perempuan. Setelah kita selesai membicarakan tentang dua perkara, iaitu pendahuluan pengarang dan juga pendahuluan kitab, maka kita masuk pada membicarakan pelajaran yang pertama. Seperti mana nota yang telah disediakan pada ruangan komen ataupun sebahagian yang telah mendapatkan salinannya itu, jadi kita boleh lihatlah di situ. Pelajaran yang pertama berkenaan dengan adab. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Menyayangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menguasai akan sekalian alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam. Salawat dengan maksud kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan, ketinggian, kedudukan, darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan,
ke atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat dan salam itu ala asyrafil mursalin, tertentu ke atas asyrafil mursalin, semulia-mulia mursalin, yakni semulia-mulia rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan semulia-mulia nabi dan juga semulia-mulia rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikenali sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu bagi sekalian nabi dan penghulu bagi sekalian rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab ni dia tak nyatakan, dia sekadar menyebut selawat dan salam ke atas semulia-mulia rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak nak berbicara dan tak nak berbahas lebih panjang berkenaan dengan kalimah pujian kepada Allah dan juga selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak memperingatkan bahawa ini sebahagian daripada tertib, sebahagian daripada uslub, sebahagian daripada adab para ulama ketika mereka mengarang kitab-kitab mereka, iaitu mereka tidak meninggalkan basmalah, iaitu ucapan kalimah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tidak meninggalkan pujian ke atas Allah dengan kalimah alhamdulillah, dan mereka tidak meninggalkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap penulisan itu ada sebab dan caranya yang menjadi sebab setiap penulisan ulama ni mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, kemudian daripada mengucapkan bismillah, kemudian daripada memuji kepada Allah dan berselawat ke atas, berselawat dan ucapan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia nak masuk pada membicarakan tentang pelajaran yang pertama. Ini bahagian yang pertama, iaitu pada membicarakan tentang adab. Pada membicarakan tentang adab. Apa yang dimaksudkan dengan adab? Inilah yang akan diberitahu oleh pengarang kitab kita ni. Katanya, bermula berperangai dengan segala perangai yang mulia. Bermula berperangai dengan segala perangai. Bermula berperangai ataupun berkelakuan ataupun bersifat dengan segala perangai, dengan segala kelakuan dan sifat yang mulia dan baik tingkah laku pada perkataan dan perbuatan itu ialah dinamakan beradab. Adab ni ibarat daripada apa? Daripada seorang hamba itu berkelakuan dengan kelakuan yang mulia. Ini kelakuan yang baik, kelakuan yang elok, kelakuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perbuatan, setiap kelakuan, setiap sifat dan perangai yang mulia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan adab. Sama ada baik tingkah laku tu pada perkataan dan juga perbuatan. Sama ada perbuatan itu perbuatan yang zahir ataupun perbuatan yang batin, itu dinamakan beradab. Itu nama adab. Jadi orang yang beradab ni ibarat daripada apa? Orang yang senantiasa berkelakuan dengan kelakuan yang baik, orang yang senantiasa bersifat dengan sifat yang baik, orang yang sentiasa berperangai dengan perangai yang baik, itulah orang yang beradab. Dinamakan sebagai beradab dan kemanusiaan. Beradab dan kemanusiaan. Apa maksud kemanusiaan? Iaitu nilai-nilai murni dan mulia yang ada pada manusia. Jadi setiap manusia yang ada sifat-sifat kemanusiaan, itulah manusia yang memiliki nilai-nilai murni dan juga mulia. Kerana itu setiap orang yang tidak bersifat kemanusiaan, kita umpamakan seumpama binatang. Tidak ada sifat-sifat kemanusiaan sungguh. Kenapa? Adakah dia pukul orang macam binatang? Itu maksudnya apa? Orang yang tidak ada nilai-nilai murni, orang yang tidak ada sifat-sifat yang baik.
Jadi di antara sifat-sifat kemanusiaan ataupun nilai-nilai murni yang ada pada seorang manusia itu, antaranya apa? Orang yang bersifat dengan sifat simpati, ada rasa kasih pada orang. Kemudian antara yang lain, orang yang mempunyai sifat hormat, menghormati, kemudian bersopan, ada sifat kasih sayang, menghargai orang lain, kemudian ada sifat prihatin, bertimbang rasa, suka bekerjasama, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Ini dipanggil sebagai nilai-nilai murni yang menunjukkan kemanusiaan pada seorang manusia. Jadi apabila tidak ada nilai-nilai murni ini ataupun tidak ada sifat-sifat yang mulia ini, maka tidak dinamakan sebagai orang yang bersifat dengan ataupun manusia yang bersifat dengan kemanusiaan. Cuma bezanya, kalau kita nisbahkan kepada agama kita, setiap mereka yang beradab dan bersifat kemanusiaan ini ada nilaian yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Setiap kelakuan diri mereka itu, setiap perbuatan mereka itu dibalas dengan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi orang-orang yang kafir, mereka cuma sekadar mendapat nilaian kemanusiaan di sisi manusia, tetapi tidak mendapat natijah ataupun tidak mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Termasuk adab yang baik, termasuk kelakuan yang baik, termasuk sifat yang baik adalah apa dia? Beriman kepada Allah. Jadi iman yang menjadi asas kepada sekalian kelakuan hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai aturan dalam kehidupannya, sebagai panduan dalam kehidupannya, sebagai agama dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu pun daripada dia. Walaupun ketika hidupnya itu dia termasuk orang yang dipuji oleh manusia, memiliki keelokan diri, memiliki keelokan perbicaraan, memiliki sifat-sifat yang baik, tetapi ketika dia tidak mengambil Islam sebagai agamanya, maka perbuatannya itu sia-sia. Bahkan di akhirat Allah Ta'ala menyatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat kelak dia termasuk dalam kalangan orang yang rugilah. Kenapa rugi? Setiap perbuatan yang baik di dunia itu tidak ada nilaiannya di akhirat. Tetapi tetap dituntut, walaupun orang itu bukan orang yang beriman, ketika mereka hidup di dunia perlu ada sifat-sifat kemanusiaan. Jadi sifat-sifat kemanusiaan inilah yang mendatangkan keharmonian, yang mendatangkan kedamaian, yang mendatangkan kebaikan untuk sekalian daripada manusia. Sebab itu Islam ni agama yang datang dengan membawa dua perjalanan. Yang pertama, membawa perjalanan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Menjaga hubungan kita dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menyempurnakan hubungan kita dengan Allah dan menyempurnakan hubungan kita dengan manusia adalah akhlakul karimah. Ataupun husnul adab, akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia, ataupun keelokan adab seseorang itu. Okey. Jadi dia nak bagi tahu dekat sini lah tu, makna adab tu maksudnya apa? Setiap perangai, setiap kelakuan yang mulia dan baik tingkah laku, sama ada pada perkataan ataupun perbuatan. Perbuatan ni terbahagi kepada dua, perbuatan yang zahir dan perbuatan yang batin. Bukan semata-mata zahir je baik, tapi batinnya tak elok pun tak termasuk orang yang beradab. Adab yang mulia, zahirnya nampak dermawan, zahirnya suka kepada tolong orang, zahirnya suka buat baik dan sebagainya, tapi dalam hatinya itu berhasratkan kepada pujian, umpama contoh, berharapkan kepada kedudukan, berharapkan kepada balasan di sisi manusia, maka dia hanya mendapat pandangan elok di sisi manusia, tetapi tidak mendapat pandangan elok di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhlakul karimah ataupun adab yang baik ini dia meliputi keseluruhannya. Zahir dan batin seseorang tu mesti pada keadaan molek perangainya dan baik tingkah lakunya. Okey. Jadi inilah yang dinamakan manusia yang beradab. Siapa dia manusia yang beradab? Iaitu manusia yang senantiasa berperangai yang mulia, sama ada pada baik tingkah laku, perkataan dan perbuatannya. Dan akasnya, yakni lawan. Akas dengan maksud lawan bagi manusia yang beradab itu ialah manusia yang kurang adab dan kasar. Yang ni manusia yang tidak beradab lah.
Kurang adab dengan maksud tidak beradab dan kasar. Apa maksud tidak beradab? Iaitu mereka yang tidak melakukan perkara-perkara, ataupun mereka yang tidak berkelakuan, ataupun mereka yang tidak berperangai dengan perangai-perangai yang mulia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bagi adab. Baik. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang kedua. Masuk pada pelajaran yang kedua pada membicarakan tentang faedah adab. Faedah adab, yakni kebaikan-kebaikan adab. Apa dia kelebihan, apa dia manfaat, apa dia faedah orang yang beradab dengan adab-adab yang baik. Kata sebahagian daripada para ulama, mereka menyatakan bahawa kullu syai'in idza kathura rakhusa illa al-adab. Ini satu perkataan yang pendek tapi dia memberi makna yang sangat besar. Dia kata apa? Tiap-tiap sesuatu apabila bertambah banyak akan menjadi murah kecuali adab. Kita lihat pada kehidupan kita ni, tiap-tiap suatu barangan apabila banyak barangan tersebut harganya semakin turun. Contoh kalau musim rambutan, yang tak ada rambutan mahal lah. Tapi bila sini orang jual rambutan, sini orang jual rambutan, sana orang jual rambutan, maka harga yang tinggi jadi murah. Musim duku, yang tak ada mahal lah. Tapi bila time ada, sini orang jual duku, sini orang jual duku, sini orang jual duku, jadi murah. Jadi kaedah dia gitu. Tiap-tiap sesuatu apabila bertambah banyak, bila dah banyak dah orang ada bila banyak dah perkara tersebut ada, maka harganya menjadi murah. Kecuali apa? Kecuali adab. Maknanya apa? Adab ni semakin bertambah, semakin banyak, semakin elok kelakuan seseorang, dia tak akan menjadi murah. Maksudnya apa? Nilaiannya tu semakin tinggi. Faedahnya, kebaikannya, manfaatnya itu semakin banyak. Itu keutamaan adab. Maksudnya semakin banyak adab kita, semakin berharga, semakin bernilai diri kita, sama ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di sisi manusia yang ada di sekitar kita. Dan tu orang yang baik, adabnya dikasih. Dia akan mendapat kasih sayang. Umpama contoh mudah kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Hanya orang yang tidak beriman dan hatinya tak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala aja yang tak rasa suka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita rasa jatuh cinta kepada Rasulullah? Kerana keelokan adab yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan adab lah. Baik, kemudian dia kata bahawa adalah orang yang beradab itu, bahawa adalah orang yang berakhlak ataupun orang yang berkelakuan dengan kelakuan yang elok. Bila kata beradab, maknanya setiap perbuatan dan kelakuan yang elok yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bagi tahu faedah di sini bahawa adalah orang yang beradab itu pertamanya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Orang yang beradab, dia akan mendapat kasih Allah dan dia akan mendapat kasih daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah ia orang yang beradab itu di dalam dunia dan akhirat. Siapa yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, ataupun siapa yang beradab dengan adab yang baik, ataupun siapa yang berkelakuan dan berperangai dengan perangai yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat cintanya Allah. Dia akan mendapat kasihnya Allah. Dia akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga akan mendapat kasih dan sayangnya daripada manusia. Kemudian dengan sebab adab dan dengan sebab eloknya adab dan akhlaknya itu, dia mendapat jaminan berbahagialah kedudukannya itu sama ada di dunia dan juga di akhirat. Allah nyatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha. Dapat kejayaan lah, dapat kemenangan bagi siapa? Bagi mereka yang senantiasa berusaha membersihkan dirinya itu, mengelokkan dirinya itu daripada segala sifat-sifat kecelaan. Siapa yang senantiasa berusaha memperbaiki dirinya ke arah kebaikan, ke arah perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, janjiannya apa? Qad aflaha. Sesungguhnya dia akan mendapat kemenangan. Allah janji dia akan mendapat kemenangan dan kejayaan. Wa qad khaba man dassaha.
maka binasalah bagi siapa? Bagi mereka yang mengotorkan diri mereka itu dengan kelakuan-kelakuan yang tidak elok. Jadi mereka yang berkelakuan dengan kelakuan yang bertentangan dengan perintah Allah. Allah kata binasalah, celakalah orang yang seumpama ni. Ini di antara janjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu faedah yang besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadisnya Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kesempurnaan iman itu menjadi tanda, kesempurnaan akhlak itu menjadi tanda sempurnanya iman seseorang. Nabi menyatakan orang mukmin yang paling sempurna imannya itu siapa mereka? Adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Yakni mereka yang paling elok adab kelakuannya. Tu. Jadi tanda kesempurnaan iman kita apa? Eloknya akhlak kita. Sama ada akhlak kita ataupun adab kita beribadah kepada Allah untuk menghubungkan hablum minallah, ataupun eloknya kelakuan akhlak dan adab kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya semata-mata menjaga hubungan kita dengan Allah, dalam masa yang sama kita tidak menjaga hubungan kita sesama manusia, dengan manusia tidak ada sifat hormat menghormati, tidak ada sifat simpati, tidak ada sifat kasih sayang, tidak ada sifat bertimbang rasa, maka adakah sempurna iman kita? Tak sempurna iman kita. Walaupun kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Tanda kesempurnaan iman adalah elok ataupun baik akhlak seseorang. Dan Nabi SAW sendiri, dia menyatakan dalam hadisnya, inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya yang terpaling aku kasih daripada kalangan kamu, daripada kalangan kamu yang paling aku kasih, wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang terpaling dekat denganku di hari akhirat kelak dalam satu kedudukan, siapa dia? Ahasinakum akhlaqan, mereka yang terpaling baik, mereka yang terpaling elok nisbah akhlaknya. Nabi paling kasih kepada siapa? Kepada orang yang paling elok akhlaknya. Dan orang yang paling elok akhlaknya ni di akhirat kelak, di hari kiamat kelak akan berdekatan dengan Nabi SAW. Dan dia paling mudah untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Ini yang dimasukkan oleh pengarang kitab kita ni. Orang yang beradab tu dikasihi oleh Allah Ta'ala dan manusia. Jadi siapa daripada kalangan manusia yang sangat cinta kepada orang yang berakhlak baik? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mendapat cinta Rasulullah, maka dia mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapat janjian daripada Rasulullah, maka dia akan mendapat kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mendapat kasihnya Allah dan mendapat kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah ia di dalam dunia dan di akhirat. Okey. Dan dia kata lagi, di antara kelebihan dan faedah orang yang beradab, dan baiklah sebutan namanya. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia ni, orang yang beradab dengan adab yang baik ni, namanya itu sentiasa disebut-sebut sebagai orang yang baik. Sama ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi para malaikatnya, ataupun di sisi manusia. Bila kita berbuat satu perkara, tapi orang yang akan sentiasa mengenang kebaikan kita, dia akan sentiasa menyebut nama kita tu dengan nama, kita kata apa, dengan sebutan ataupun kisah-kisah yang baik. Si fulan ni, Allah Masya Allah, dia ni orangnya macam ni, suka menderma, orang yang prihatin, suka tolong orang, tak boleh tengok orang susah. Dia ni, Allah tak nak katalah akhlak dia tu punya baik. Maknanya apa? Sebutan yang baik. Nama kita ni sentiasa disebut-sebut dengan kisah ataupun disebut-sebut dengan cerita yang baik. Dan harumlah perjalanannya, yang ni baiklah kehidupannya tu. Orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ini, kehidupannya sentiasa baik. Maksudnya apa? Mudahlah orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik ini. Nak dapat pertolongan orang pun mudah, nak dapat kawan pun mudah, nak dapat kebaikan daripada orang lain pun mudah. Kenapa? Baiknya akhlaknya tu. Orang yang akhlaknya baik ini memang mudahlah kehidupannya di dunia. Dan sukalah orang memandang akan dia. Ini terlebih utama lagi.
Orang yang akhlaknya baik, orang yang beradab dengan adab yang baik, orang suka tengok ke dia. Maksudnya apa? Orang suka dia berada dalam satu majlis dan orang suka untuk bertemu dengan dia. Mana kalau ada muka dia kata, tak apalah, sebab apa? Ini orang ni molek ni, tak apalah dia ada dengan kita. Kalau dia ada senang ni, sebab apa? Orang ni rajin. Dia bagus, suka khidmat, suka buat ni, kemudian ringan tangan dan tak kedekut pun dia, kemudian manis mulutnya, sentiasa cakap benda-benda orang molek. Jadi orang suka tengok kepada dia. Sebab tu setengah daripada ulama mereka menyatakan laisal jamalu bi athwabi tuzayyinuna. Bukanlah keelokan dan keindahan itu dengan sebab pakaian yang menghiasi tubuh kita. Tu nak dikatakan hakikat keelokan dan hakikat keindahan tu bukanlah dipandang hanya kepada pakaian yang menghiasi tubuh kita. Innal jamala, tetapi sesungguhnya keindahan dan keelokan itu jamalul ilmu wal adab. Iaitu apa dia? Keelokan, keindahan, ilmu dan adab yang ada pada diri seseorang. Kalau kita berpakaian dengan pakaian yang elok sekalipun, pakai mahal sekalipun, pakai perhiasan yang indah-indah pun, kalau kita punya cakap jenis cakap lepas, suka mengumpat pasal orang, kemudian kita ni malas, kemudian kita ni jenis tak suka tolong orang, adakah pakaian tu menunjukkan kita ni baik? Tak. Tetapi kalau kita ni pakaian kita biasa je, pakaian kita taklah seindah mana pun, brand pun bukan brand yang mahal-mahal lah kita kata, maknanya kita tak tergolong dalam orang yang memakai pakaian hebat-hebat. Tapi kalau kita punya mulut ni jenis mulut yang manis berbicara, sentiasa cakap-cakap yang elok, kemudian kita punya kelakuan pula suka menolong orang lain, mudah senyuman pada wajah kita, tak mudah buat orang susah, suka bantu orang lain, walaupun pakaian kita buruk, tak jadi satu masalah. Itulah keindahan yang sebenar. Apa dia? Akhlak dan ilmu yang ada pada kita. Ini dua nilaian yang sangat tinggi, ilmu dan adab. Bahkan ada ketika bahawa adab ini terlebih tinggi kedudukannya berbanding dengan ilmu. Al-adabu fawqal ilmu. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa adab itu dia melebihi daripada ilmu yang ada pada diri seseorang. Kalau kita memiliki ilmu tetapi tidak dihiasi dengan adab, maka ilmu itu tidak menjadi nilaiannya. Tetapi kalau kita ni orang yang kurang ilmu, ada adab yang tinggi dan adab yang elok, maka adab kita itu dapat menutupi kekurangan ilmu kita. Sebahagian ulama mereka menyatakan adab dan ilmu ni seumpama adunan tepung. Kita nak buat jeput. Ni musim-musim PKP ni kita kata. Makanan asasi kita tu lah lempeng, jeput dan sebagainya. Jadi mereka umpamakan ilmu dan adab ni seumpama adunan makanan. Apa dia? Adab tu seumpama tepung, adapun ilmu tu seumpama garam. Jadi kalau kita buat makanan, mana hak kita lebihkan? Garam ke tepung? Tepung. Begitu dalam kehidupan yang kita lebihkan adab berbanding daripada ilmu. Cuba kita tukar, kita lebihkan garam, barangnya sekilo, tepungnya secubit. Dah boleh makan ke tak? Tak boleh makan, tak boleh jadi apa. Tetapi kalau kita lebihkan tepung, tak apa letak garam sekali pun boleh makan tak? Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat goreng lah. Kalau tepung saja tak boleh makan kok. Tapi nak kata adunan itu walaupun hanya tepung saja, tetap boleh makan. Begitu kehidupan. Walaupun kita hanya memiliki adab saja, walaupun kurang ilmu kita, tetap bernilai. Kerana apa? Ilmu tu nampak berharga bila disertakan dan dihiasi dengan adab. Tapi kalau tak ada adab ni, tak ada lah. Ada setengah orang tu ilmunya tinggi, tapi bila dia punya pertuturannya, walaupun dia tu mengajar ilmu agama sekalipun, tapi bila dia bercakap dengan cakap yang kasar, kemudian suka maki orang, suka buat gini, orang pun kata tak pakai dia ni. Walaupun dia tu ahli agama sekalipun, sebab apa? Sebab tak ada adab. Sebab tak ada adab. Tapi setengah orang, dia hanya memiliki ilmu keduniaan, tapi akhlak tu Masya Allah. Hormatnya dengan para ulama, kemudian hormatnya dengan orang yang lebih rendah daripada dia, orang lebih kata baik dia ni. Kenapa? Walaupun dia ni ilmu dunia, akhlak dia Masya Allah comel. Daripada yang tu ilmu agama tapi sombong, bongkak, suka maki orang. Tak boleh. Tu nisbah gitulah. Nak kata pentingnya adab tu dalam kehidupan. Jadi ni di antara faedah lah. Jadi bila seseorang tu dia
Dia kata bahawa adalah orang yang beradab itu antaranya apa? Dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh manusia, kemudian dia berbahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Kemudian baiklah sebutan namanya dan harumlah perjalanan dan sukalah orang memandang akan dia. Ini sebahagian daripada akhlak ataupun kebaikan orang yang memiliki adab yang baik. Sebab tu para ulama kita lihat Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang dikenali sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Malik ni salah seorang daripada imam yang memiliki mazhab, iaitu Imam Mazhab Maliki, seorang imam yang besar. Dia pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, yang mana pemuda ni dia nak menuntut ilmu lah. Maka Imam Malik memberi nasihat kepada dia, ta'allamul adab qabla an tata'allamal ilmi. Dia kata apa? Kau belajarlah dulu tentang adab. Pelajari dulu tentang ilmu berkaitan dengan adab. Yang ini perkara berkaitan dengan keelokan dan kelakuan diri sebelum engkau mempelajari suatu ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu tu dia dapat masuk ke dalam diri seseorang dengan mudah. Kenapa? Kerana orang tu ada adab. Kalau kita menuntut ilmu tanpa adab, maka tak boleh lah. Keberkatan ilmu itu tidak ada. Sebab tu di sebahagian ulama pula menyatakan, seperti mana berkatanya Al-Imam Yusuf bin Al-Husain, dia kata bil adabi tafhamul ilmi. Dengan mempelajari akan adab tu, maka engkau jadi mudah untuk memahami ilmu. Kenapa seseorang tu mudah untuk memahami ilmu? Sebab dia ada adab. Seperti mana yang saya ingatkan pada awal kuliah tadilah, walaupun kita duduk di rumah sekalipun, dengar secara online sekalipun, tapi kita kena jagalah adab-adab duduk di majlis ilmu supaya kita boleh faham. Ni kita dengar lama dah, banyak kali kita dengar ustaz ni ngajar, ulama ni ngajar, tapi faham tak? Tak faham. Kenapa? Dengar kuliah sambil nyandor, umpama contoh, kemudian sambil tak tutup aurat, sambil makan, duduk di dapur dan sebagainya. Kemudian dengan keadaan yang tidak kita kata tidak mencermati majlis-majlis ilmu, maka tak boleh. Kerana apa? Dalam majlis ilmu ni kita diperdengarkan dengan kalimah-kalimah, antaranya menyebut kalamullah dan menyebut perkataan yang keluar daripada hadis-hadis Nabi SAW, dan kita mendengar perkataan-perkataan daripada para ulama. Maka seperti mana kita mendengar secara direct, kita bertalaki di hadapan, begitu jugalah kita kena menjaga adab ketika kita mendengar dalam media sosial dan sebagainya. Kerana itu dia kata bil adabi tafhamul ilma. Dengan sebab kita mempelajari adab ketika menuntut ilmu, maka kita mudah untuk memahami satu-satu ilmu. Ada banyak lagi daripada kelebihan adab yang dinakalkan oleh para ulama dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadisnya. Bahkan dalam Al-Quran pun, dalam Al-Quran sendiri pun banyak mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya berkaitan dengan adab. Sebab tu ketika ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang adab dan akhlaknya Rasulullah, maka Aisyah menyatakan khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab penurunannya, Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak menjadi ibadallah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber bagi sekalian adab dan akhlakul karimah tu ada di mana? Ada dalam Al-Quran. Kemudian ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada pertuturan Nabi, ataupun ada pada kelakuan Nabi, ataupun ada pada gerak dan diam Rasulullah. Itu merupakan akhlak dan adab yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia kata lagi, adapun orang yang kurang adab, ini lawan bagi orang yang beradab. Sepatutnya adapun orang yang tak beradab lah, kurang dengan maksud tak beradab lah ni. Ada setengahnya tu tak dapat nak menyempurnakan adab yang sempurna. Seperti mana kita dengan Rasulullah, mana kita boleh nak sama. Walaupun kita kata kita mencontohi kehidupan Rasulullah, adakah apa yang kita contoh tu sama dengan apa yang Nabi buat? Tak sama. Cuma dia panggil menyerupai saja. Tapi sama tak? Tak sama.
Kita kata berlebih kuranglah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita ni kuranglah nisbah kesempurnaan adab tu tak samalah seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kata ada pun orang yang kurang adab, yakni orang yang tak beradab. Yakni orang yang tidak berkelakuan dengan kelakuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada pada perbuatannya, ataupun sama ada pada pertuturannya, ataupun sama ada pada kelakuan batinnya, itu dinamakan orang yang tidak beradab. Okey. Jadi ada pun orang yang kurang adab ataupun orang yang tidak beradab itu dapatlah kemurkaan Allah Ta'ala dan kemurkaan manusia. Ini orang pertama sekali. Jadi orang yang tidak beradab, paling besar sekali kebinasaannya adalah mendapat kemurkaan Allah. Apa maksud kemurkaan Allah? Dia akan mendapat janjian balasan-balasan yang buruk seumpama dosa dan azab seksa daripada Allah seandainya dia tidak bertaubat daripada kelakuan buruknya. Itu maksud kemurkaan Allah. Adapun kalau laknat Allah ni maksudnya dia dijauhkan daripada kebaikan, dia dijauhkan daripada petunjuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang itu dilaknat, lazimnya dia akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang dilaknat dia akan dijauhkan daripada ketaatan. Jadi orang yang meninggalkan ketaatan akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa bentuk murka Allah taala? Allah janji Allah akan balas dengan memberi dosa, kemudian Allah akan janjikan atasnya itu dengan azab seksa seandainya dia tidak bertaubat. Itu maksud kemurkaan Allah taala. Jadi yang pertama, kebinasaan bagi orang yang tidak beradab itu ialah dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Dan yang kedua, dia akan mendapat kemurkaan daripada manusia. Jadi apa maksud murka manusia? Maksudnya dia akan mendapat celaan dan juga kemarahan serta kebencian daripada manusia. Itu maksud murka manusia. Jadi bila manusia ni murka, maksudnya apa? Dia marah. Marah, kemudian tak suka, kemudian dia benci, kemudian dia cela. Dia celalah, cela atas perbuatan orang yang tidak memiliki adab yang baik. Hal keadaannya orang yang tidak beradab itu celaka, binasa, lagi malang. Lagi malang di dunia dan akhirat. Bukan saja binasa dan bukan sekadar celaka dan malang di dunia, bahkan sampai kepada akhirat nanti. Jadi orang yang tidak berakhlak dengan akhlak yang baik ataupun tidak beradab dengan adab yang baik ni, mana orang yang rugilah. Orang yang rugi. Wa qad khaba man dassaha, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya binasalah bagi orang yang mengotorkan dirinya itu dengan segala kelakuan-kelakuan yang buruk. Maka seburuk-buruk akhlak ataupun seburuk-buruk adab seseorang itu apabila dia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seburuk-buruk orang yang meninggalkan perintah Allah, iaitu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita tak boleh nak menisbahkan orang kafir itu lebih baik daripada orang yang beriman. Daripada sudut apa hakikatnya? Kenapa? Orang yang beriman ni, orang yang kafir ni, walaupun zahirnya baik, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka ni seburuk-buruk hamba. Kenapa? Kerana tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, walaupun mereka ni bermaksiat, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu masih lagi ada rahmat atas dia. Kenapa? Orang yang beriman, walaupun nanti di akhirat dia diazab dan diseksa, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, dengan sebab keimanannya itu akan dimasukkan juga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang kafir ni, walaupun baik di dunia, tapi di akhirat tidak ada tempat, bahkan kekal selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang berakhlak dengan akhlak yang buruk, orang yang tidak memiliki adab ni celaka dan malang di dunia dan akhirat. Maka tiadalah baik sebutan namanya. Orang yang buruk akhlaknya ni, Allah, kita sendiri tak suka. Maknanya apa? Lawanlah bagi orang yang berakhlak yang baik tadi. Kalau orang yang beradab dengan adab yang baik, orang sentiasa sebut, dia ni bagus, dia ni elok, dia ni molek ni, comel perangai dia. Tapi kalau orang yang buruk dengar nama, tak usah sebut lah budak tu. Kenapa? Gini peraya ambil barang orang, beraya ngata orang, beraya buat ni. Oh lah, teruklah dia tu.
molek tak ada dia tu. Sampai satu tahap orang kata molek tak ada dia tu. Molek mati je orang macam ni. Sebab apa? Orang benci. Orang benci. Jadi sebutan namanya tu tak elok. Orang sentiasa menyebut-nyebut dengan keburukan. Dan tiadalah dilihat orang akan tanda-tanda bekasnya itu. Mana orang tak tengok dia ni. Dalam kehidupannya orang tak pandang. Sehingga dia mati pun terkadang orang tak sedar. Bahkan kalau dia mati pun orang jadi suka. Sebab tu orang yang baik, kematian mereka ditangisi. Orang yang akhlaknya baik, orang yang adabnya elok, orang yang ketika hidupnya itu sentiasa diingati dengan kebaikan-kebaikan. Bila dia tak ada ni, orang kata Allah, tak ada dah seorang daripada orang yang baik dengan kita. Tak ada dah orang yang molek akhlaknya. Tak ada dah orang yang suka tolong orang duduk dengan kita. Mana orang tangisi, orang sentiasa ingat. Tetapi kalau orang yang buruk akhlaknya ni, bila mati, sengih orang. Molek sangat dah. Dengar je dia ni mati, Allah molek dah dia. Molek lah mati. Sebab apa? Kalau hidup pun nyusahkan orang. Jadi orang tak ingat tanda-tanda kehidupannya. Mana tanda kebaikannya tak ada. Bahkan orang ingat tu benda yang buruk. Jadi kalau ingat benda yang buruk ni, menyeksa dia dalam kubur. Kerana tu janganlah kita ni jadi orang yang meninggalkan kesan yang buruk dalam kehidupan orang lain. Meninggalkan kesan yang buruk dalam kehidupan yang lain. Sebab tu ada pepatah Melayu menyatakan harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan nama. Harimau mati tinggal belang je lah. Makna tanda belang tu ada lagi dekat kulit dia. Tapi kalau manusia mati, dia meninggalkan nama. Jadi nama ni dua keadaan. Sama ada nama yang baik ataupun nama yang buruk. Jadi kita pilih lah. Kita nak duduk keadaan yang mana. Sama ada nama kita tu bila dia sebut, orang kata tak usah sebut lah, kenapa benci aku dengan dia ni. Ataupun bila sebut nama je kita kata Allah, rindulah pula ke orang ni. Kenapa? Molek dia ni. Tu dia tolong buat. Ni dia tolong derma. Ni dulu dia tolong bagi. Orang biasa sebut kebaikan-kebaikan dia. Seperti mana contoh baru-baru ni ada kematian salah seorang daripada apa kita kata artis orang mati tu kan, orang meninggal baru ni. Itu dia antara tanda kebaikan lah. Orang yang mati meninggalkan nama yang baik. Keelokannya sampai disebut-sebut. Bagaimana ketika hidupnya dia menyembunyikan kebaikan dia, Allah Ta'ala nak zahir juga kebaikan selepas kematiannya ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seorang kata dia ni dia buat ni, dia ni buat ni, dia ni buat ni. Itu tanda-tanda orang yang memiliki kehidupan yang baik. Jadi orang yang kurang adabnya ataupun orang yang tidak beradab ni, tak ada lah orang nak cara kehidupan dia tu. Maksudnya lepas dia mati tu orang tak ingat benda molek, tak ada lah. Sehingga kalau boleh ada kesan-kesan kehidupan tu orang tak mau cara dah. Sebab tu setengah daripada ulama mereka menyatakan laisal yatimu alladhi qad mata waliduhu. Bukanlah orang yang yatim itu. Bila kata yatim ni mana orang yang bersendirian lah. Bukanlah orang yang yatim, yang orang yang hidup bersendirian itu adalah mereka yang kematian kedua ibu bapanya. Hakikat yatim tu. Tetapi dia kata bal yatimu ilmu wal adab. Yatimul ilmi wal adabi. Tetapi orang yang yatim yang sebenarnya, yakni orang yang hidup bersendirian itu adalah mereka yang tidak memiliki ilmu dan adab. Bila kita tak ada ilmu, bila kita tak ada adab, sebenarnya apa? Kita tak ada saing. Tak ada orang nak dekat dengan kita. Tak ada orang nak bersama dengan kita. Tetapi kalau kita ada ilmu serta adab, walaupun manusia tak mendekati kita, tapi hakikatnya kita ada rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Ada para malaikat Allah yang berdampingan dengan kita. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, tak ada adab ni, hakikatnya yatim lah. Seolah tak ada benda lah, sebatang kara macam tu lah kehidupannya. Jadi tidak ada orang yang akan mengingati dia. Dan tu kena ingat baik-baik. Ini keutamaan, faedah kenapa kita perlu beradab dengan akhlak yang mulia. Terutama di akhir-akhir zaman ni kita lihatlah bagaimana keruntuhan adab dan akhlak tu semakin merebak, kita kata semakin muwabaklah dalam masyarakat kita ni. Bahkan sebenarnya dia menjadi satu perkara yang lebih membimbangkan berbanding daripada virus corona tu sendiri. Kita lihat sebagaimana situasi yang berlaku sekarang ni, dengan sebab adanya sebahagian daripada mereka yang tidak memiliki adab, mereka yang tidak memiliki akhlak, apa yang berlaku? Kecemasan dan kebingungan dalam masyarakat tu semakin banyak. Kenapa? Ada orang yang tak memiliki adab ni, pandai-pandai lah buat cerita-cerita palsu, kemudian buat fitnah lagi, kemudian mengambil kesempatan dengan buat tipu jualan dan sebagainya. Jadi benda ni kan satu perkara yang semakin memburukkan lagi keadaan.
Ini yang kita bimbangkan. Kenapa orang yang tak memiliki adab inilah yang sebenarnya akan mengkucar-kacirkan keharmonian. Ini yang kita bimbang ni. Sebetulnya dalam waktu kesepitan, sewaktu kita ditimpa musibah ni, apa yang dituntut antara kita saling bekerjasama. Inilah perlu adanya sifat-sifat kemanusiaan. Tak kira sama ada daripada kalangan orang yang Islam ke ataupun yang bukan Islam ke, demi untuk menghadapi musibah yang sedang berlaku yang boleh memberikan kemudaratan yang besar dalam negara kita, kita memerlukan rakyat yang beradab dengan adab seorang manusia. Ada sifat-sifat kemanusiaan. Ini bukan waktunya untuk kita saling menuding jari, okmu tu, okmu salah, ni tak molek, ni molek, bukan. Kalau kita bersikap seumpama tu, maka masalah akan semakin mewabak, akan semakin besar. Sebab tu dituntut sama-sama supaya apa? Antaranya apa? Berlaku jujur lah. Kalau sakit tu khabar sakit. Jangan menyembunyikan diri. Itu di antaranya. Supaya apa? Supaya kita ni memudahkan urusan lain. Kemudian kalau kita boleh bagi bantuan, kita berilah bantuan. Jangan kita pentingkan diri kita sendiri. Kita tengok baru-baru ni, sebab tu awal-awal di apa kita buat PKP tu lah awalnya, masa-masa pergi ke pasar raya, seolah borong tu macam kita satu pasar raya tu kita punya seorang. Kita tak bagi peluang kepada orang lain. Seolah kita nak semua tu balik rumah kita. Seolah-olah kita seorang nak hidup di muka bumi, orang lain biar matilah. Seolah macam tu lah. Itu di antara sifat ataupun akhlak dan adab yang tak elok. Kerana tu kita dalam waktu yang seumpama ni, apa yang perlu kita buat? Dahulukan keperluan berbanding daripada kehendak. Kita dahulukan keperluan berbanding daripada kehendak. Sebab tu kerajaan kata apa? Yang dibenarkan keluar daripada rumah mereka yang nak mencari barang keperluan, bukan barang kehendak. Kalau kehendak satu pasar raya pun tak cukup. Kenapa kehendak? Aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. Itu kehendak. Ada pun keperluan ni untuk kita guna, memang kita nak perlukan. Kita memang nak perlukan. Untuk berapa hari? 3 hari. Inilah hak perlu dulu. Yang kita perlu pakai untuk beberapa hari. Itu sebab tu perlunya adab dan akhlak. Kalau semua orang boleh kita kata menyuburkan akhlak dan adab yang baik, insya-Allah tidak akan jadi masalah. Seperti mana kita lihat di negara-negara luar tu, yang mana mereka dah berjaya mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan musibah COVID ni. Kenapa? Kerana mereka membentuk sikap rakyat mereka tu supaya bersatu hati. Mana yang tak bersatu hati, tu mereka akan kecam, mereka akan marahlah, tangkap dan sebagainya. Kenapa? Ni yang menjadi parasit ni, yang merosakkan aturan ataupun yang merosakkan ketetapan yang cuba diatur oleh pihak kerajaan. Jadi waktu ni kita tak salah, kita nak cari betul ke masalah, ikutlah apa yang patut yang telah ditetapkan. Kenapa? Mereka yang buat keputusan tu atas jalan musyawarah, bukan seorang-seorang. Mereka ada pakar-pakar dia. Bahagian agama ada dia punya mesyuarat dia, bahagian kesihatan ada mesyuarat dia, bahagian keselamatan ada mesyuarat, bahagian ekonomi ada mesyuaratnya. Jadi setiap keputusan yang dibuat di atas jalan musyawarah ni ada kebaikannya lah. Jadi kita orang yang kita sebagai rakyat yang dituntut supaya memiliki adab-adab yang baik ni, cuba kita ikut, insya-Allah ada kebaikannya nanti. Itu keperluan kita perlu ada pada adab. Jangan menambahkan kerungsingan lah. Ni banyak sangat kita ni dengar ni video voicemail ni berita ni. Mana satu kita nak pakai? Pakai hak kerajaan. Kesihatan tengok KKM. Senang cerita. Bab keselamatan tengok MKN. Majlis Keselamatan Negara. Bab ekonomi dengar kata PM. Dah tu lah sumber kita tu. Tak usah dengar tempat lain lah. Tak usah kita ambil tempat lain. Ni sambil-sambil kita beri peringatan. Ni kita banyak sangat ambil sumber. Orang ni kata dengar ni, orang ni kata gua ni, orang ni ambil. Jadi celaru. Jadi pening kepala kita. Mana satu betul. Penyakit tak hilang, bagi penyakit lain. Kemudian dia ingatkan lagi, hei perempuan-perempuan. Oleh kerana kitab ni dia khususkan pada membicarakan adab-adab perempuan, jadi peringatannya kepada perempuan-perempuan. Secara khususnya tu diitlakkan kepada perempuan lah, tapi boleh juga diguna pakai kepada golongan lelaki. Dia kata, hei perempuan-perempuan, jika kamu hendak berbahagia, lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala dan manusia. Ini diberi peringatan. Jika kamu hendak berbahagia, lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala dan manusia, maka wajiblah kamu. Wajiblah kamu, mana mestilah, tak dapat tidak. Siapa yang nak bahagia, siapa yang nak dapat kasih Allah, nak dapat kasih manusia, maka wajiblah dia. Yang ni mestilah dia.
mestilah kamu beradab. Mestilah kamu tu menturuti perkara-perkara yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada pada perbuatan, sama ada pada pertuturan, ataupun sama ada pada lintasan hati kamu. Mesti membetuli apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kamu beroleh kemuliaan perangai yang baik itu. Dengan sebab kita beradab, maka kita akan dapat apa? Dapat kemuliaan perangai, dapat keelokan akhlak, dapat keelokan adab yang baik itu. Kerana sungguhnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillah illallahi ahsanuhum khuluqan. Ini di antara perkataan yang menjadi galakan kepada umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sekasih-kasih hamba Allah Taala kepada Allah, siapa dia? Ialah mereka yang membaikkan perangai dan tingkah lakunya. Dan kita tambah ke kasih Allah. Kasih Allah ni melebihi daripada kasih sekalian makhluk. Bahkan siapa yang mendapat kasih daripada Allah, automatik dia akan mendapat kasih daripada sekalian makhluk. Kerana apabila Allah Subhanahu Wa Taala kasih kepada hambanya, Allah akan menyeru kepada Jibril supaya apa? Jibril menyampaikan kepada sekalian makhluk-makhluk Allah Taala bahawa hamba ini menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak usah sibuk nak kejar kasih manusia. Kerana apa? Dapatkan dulu kasih Allah, nescaya manusia itu akan kasih kepada kita. Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Allah, nescaya Allah akan menjaga hubungan kita dengan manusia. Allah akan menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat kasih Allah, nak dapat rahmat Allah, nak dapat redanya Allah Subhanahu Wa Taala, caranya bagaimana? Memperelokkan perangai dan tingkah laku. Yakni senantiasalah berusaha kita memperbaiki akan kelakuan kita, akan pertuturan kita dan lintasan hati kita ni yang membetuli dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebaik-baik hamba nisbah akhlak itu adalah mereka yang senantiasa berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala iaitu mereka yang paling bertakwa. Apa dia takwa? Iaitu mereka yang senantiasa menjunjung segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak dinamakan orang yang bertakwa melainkan mereka itu memiliki adab dan akhlak yang baik. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak yang baik ini merupakan harta yang sangat berharga bagi diri seseorang. Kata ulama, adabul mar'i khairum min zahabihi. Adab yang baik yang ada pada diri seseorang, sama ada seorang lelaki ataupun perempuan, terlebih bernilai, terlebih berharga daripada emas yang ada pada dirinya. Kalau kita ada emas banyak sekalipun, kalau akhlak kita tak ada, maka tak ada nilaiannya. Tetapi kalau kita ada adab yang baik, dengan sebab ada adab yang baik itu lebih bernilai daripada sekalian harta yang kita miliki di dunia ini. Itu keutamaan, faedah adab di dalam kehidupan kita. Kemudian nanti barulah kita akan masuk pada membicarakan pelajaran yang ketiga. Dia akan mengkhabarkan kepada kita tentang adab-adab yang perlu ada kepada seorang perempuan. Jadi di sini dia menuliskan tentang adab ni supaya apa? Kita ni sebagai ibu dan bapa mengajarkan kepada anak-anak yang masih kecil. Kalau anak tu sudah sampai kepada tahap mereka yang sudah boleh memahami dan sudah boleh mengetahui dalam pembelajaran, maka dia belajarlah kitab ni. Tapi kalau dia tak pandai lagi, kita lah yang tukang ajar. Jadi kita lah yang kena belajar. Kemudian kita kena ajar pula kepada anak-anak. Okey? Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada pelajaran yang ketiga.
Okey, pada malam esok lah, pada waktu yang sama, jam 9 malam, masuk pada pelajaran yang ketiga, iaitu pelajaran yang membicarakan tentang adab kepada ibu bapa. Ini asas yang paling utama, adab yang perlu diajarkan kepada manusia, terutama kepada anak lah. Selepas diajarkan adab bagaimana berhubungan dengan Allah, adab berhubungan dengan para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adab yang seterusnya diajarkan, iaitu adab kepada kedua ibu bapa. Kerana itu satu ibu bapa ni dipanggil sebagai di antara dipanggil sebagai di antara pintu-pintu yang memudahkan hamba itu untuk sampai kepada mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kalau dipanjangkan umur, diberikan kesempatan, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam esok kita akan menyambung semula pengajian kitab adab perempuan ini pada bab membicarakan tentang adab kepada ibu bapa. Jadi sampai situ dulu pengajian kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.